Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iman Osman bernomor 060776. InsyaAllah kami akan menentangkan proposal tentang kefahaman politik Islam dalam kalangan mahasiswa di Universiti Sultan Zainal Abidin. Baik, tujuan kajian, latar belakang kajian. Kajian ini dilakukan oleh penulis untuk mengkaji sejauh manakah kefahaman dan kepercayaan mahasiswa Unizal akan politik Islam. Dan yang kedua, kami sendiri ingin mengetahui apakah maksud politik Islam itu. Dan mengapakah negara-negara besar, negara-negara daun tidak mengamalkan sistem ini. Sedangkan sistem pemerintahan Islam ini adalah syumul ataupun sempurna. Baik, tak ada masalah. Tak ada masalah sejauh manakah kita faham akan takrif sebuah negara Islam. Negara Islam ditegakkan di atas prinsip yang empat prinsip yang utama dan menjadi landasan dalam sistem pemerintahan Islam. Dan empat prinsip itu adalah asyura, keadilan, kebebasan dan persamaan. Baik, ciri-ciri sebenar sebuah negara yang dikatakan mengamalkan prinsip keislaman itu ialah negara yang diasaskan mengikut hukum syarak dalam pelaksanaan undang-undang, bukan melaksanakan undang-undang untuk hawa nafsu. Dan yang kedua, hukum Allah dilaksanakan dalam pelbagai aspek kehidupan, contohnya asyura dan hudud dan sebagainya lah. Dan dua perkara ini bertujuan untuk menjaga keharmonian dan kesatuan negara. Ia juga bertujuan untuk membangunkan sebuah pemerintahan itu. Dan seterusnya, sejauh manakah perkara ini kita fahami dan sistem Islam yang manakah diaplikasi dalam kehidupan rakyat di negara ini. Kerana terdapat banyak bukti yang mengatakan Malaysia ini adalah negara Islam. Yang pertama, Malaysia berdasarkan sejarah perundangan penguasaan dan penghayatan Islam adalah sebuah negara Islam. Yang kedua adalah dalam perlembagaan Malaysia bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan dan agama rasmi negara. Peruntukan ini telah diadakan oleh penjajah tapi diusahakan oleh pejuang dan pemimpin negara seiring dengan perjuangan mencapai kemerdekaan. Tapi rakyat yang bukan Islam, rakyat yang Muslim tidak dihalang untuk beragama seiringan dengan apa yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Ikut perlembagaan negara, ketua negara adalah beragama Islam dan mengamalkan adat istiadat dan adat rasa Melayu. Dan yang terakhir, bukti yang terakhir, mengikut perlembagaan 1988 perkara 121A mengatakan Malaysia memberi perlindungan kepada mahkamah syariah, tidak dikacau oleh mahkamah sivil. Dan kerajaan negeri dan persekutuan membuat peruntukan kewangan untuk kegiatan dakwah Islamiyah. Baik, tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk melihat kefahaman mahasiswa tentang politik Islam yang sebenar. Kami juga ingin mengetahui punca kurangnya kecaknaan pelajar dalam politik negara. Sedangkan kami ini sebagai mahasiswa adalah pencorak masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azam bin Mak Rashid, nombor metrik 060768. InsyaAllah saya akan menerangkan tentang objektif kajian kami. Yang pertama, kajian ini dapat mengkaji tahap pengetahuan politik Islam dalam kalangan mahasiswa di Unizal. Yang kedua adalah meneliti perbezaan kefahaman politik Islam dalam kalangan mahasiswa Unizal berdasarkan faktor demografi. Dan yang ketiga adalah melihat sejauh manakah kecaknaan mahasiswa Unizal terhadap isu politik di negara ini. Maka itulah objektif utama bagi kajian di dalam bab ini, yakni untuk secara umumnya mengetahui pemikiran politik mahasiswa Unizal tentang politik Islam. Yang kedua adalah persoalan kajian. Yang pertama, sejauh manakah tahap pengetahuan mahasiswa Unizal terhadap pengamalan politik Islam? Apakah perbezaan yang difahami bagi setiap lapisan mahasiswa Unizal terhadap kefahaman politik Islam? Yang ketiga, bagaimanakah pihak tertentu boleh menggalakkan kecaknaan mahasiswa terhadap isu politik di negara mereka sendiri? Jadi persoalan-persoalan inilah yang akan dijawab oleh pengkaji di dalam kajian mereka tentang persoalan-persoalan yang bermain di pemikiran pengkaji dan umumnya pada pemikiran masyarakat di sekitar Unizal tentang pengetahuan mahasiswa Unizal tentang politik Islam. Dan yang ketiga adalah hipotesis kajian. Dalam kajian ini, kesedaran akan kefahaman politik amat penting bagi memastikan keberadaan peradaban Islam terus diamalkan dalam kehidupan masyarakat di sebuah negara.
Jikalau mereka gagal untuk menjiwai dan mempraktikkan akan ajaran politik Islam yang sebenar, maka akan hancurlah negara tersebut. Tidak ada satu ikutan yang benar dalam pemiagam pemerintahan mereka, kerana politik Islam adalah satu politik yang syumul, yang sempurna untuk memastikan kehidupan masyarakat terus berada di dalam suasana yang cantik, suasana yang aman dan damai. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afam Saleh bin Muhammad Sofi, Geometri 060799. InsyaAllah saya akan membentangkan 3 tajuk utama dalam proposal ini, iaitu antaranya adalah suratan literature, iaitu di mana pengkaji menghuraikan secara terperinci tentang konsep dan strategi mengenai politik negara Islam, di mana beliau mengatakan sistem politik yang berlandaskan Islam ini telah wujud semenjak zaman Rasulullah SAW lagi, dan terdapat 2 sumber asas syariah yang digunakan pakai dalam sistem politik Islam, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pengkaji juga menghuraikan apa itu makna masyarakat, agama dan politik serta apa yang berkaitan dengan semua perkara ini. Pengkaji juga mendapati bahawa ajaran agama Islam adalah sesuai dengan kehendak manusia dan adat yang dilaksanakan pada semua masa, tempat dan zaman, dan kedudukan Islam dalam perlembagaan Malaysia memberikan implikasi yang besar dalam perkembangan kegiatan dakwah Islamiah dan dalam mempertingkat taraf ekonomi, sosial dan pendidikan di kalangan umat Islam di negara ini. Seterusnya adalah metodologi kajian, iaitu di mana pengkaji menggunakan 3 metod, iaitu reka bentuk kajian, lokasi dan populasi, dan pensampelan, iaitu di mana reka bentuk kajian, pengkaji dalam kajian ini adalah kaedah kuantitatif, dan lokasi iaitu di sekitar kawasan Universiti Sultan Zainal Abidin Gawat Badak, dan pensampalan juga terbahagi kepada 2, iaitu saiz pensampelan dan teknik pensampelan, iaitu di mana teknik pengkaji menggunakan 2 teknik, iaitu pensampelan kebarangkalian dan tidak kebarangkalian. Seterusnya adalah tata cara pemerolehan data, iaitu di mana data kajian ini akan diperoleh melalui beberapa cara seperti edaran borang, iaitu Google Form, dan pengkaji memperoleh data ini hasil daripada cara-cara di atas. Dan sebelum memulakan pengedaran borang, pihak pengkaji akan menerangkan terlebih dulu sebab kajian ini dijalankan supaya responden akan menjawab dengan penuh kejujuran dan kefahaman yang benar mengikut kehendak soalan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan yang terakhir. Daripada kesemua tajuk ini dapat kita rangkulkan daripada 13 bahagian, dan saya akan menyambung pada bahagian ke-10, 11 dan 12. 13 itu adalah rujukan. Baik, yang ke-10 menyatakan tentang tata cara penganalisan data yang disampaikan dalam tugasan kali ini. Penganalisan data ini adalah satu perkara yang penting di dalam suatu kajian, dan tata cara yang digunakan pada kali ini adalah menggunakan sheet ataupun Google Form. Kita mengedarkan borang melalui talian internet untuk menyatakan pandangan ataupun untuk memberi satu soalan kepada responden untuk responden menjawab tentang setiap persoalan diajukan oleh pengkaji. Tujuan ini dilakukan adalah untuk memberi sebarang pertanyaan kepada responden untuk mengetahui sejauh manakah tahap kefahaman mereka terhadap politik Islam yang ingin dikaji oleh pengkaji. Para responden diminta untuk menjawab setiap persoalan dengan jujur, dengan betul mengikut kehendak soalan. Yang seterusnya, kepentingan kajian. Kepentingan kajian kali ini disampaikan oleh pengkaji adalah untuk menyatakan bahawasanya pengkaji selalu menanyakan setiap persoalan yang timbul daripada kajian ini. Jadi, bagi menjawab setiap persoalan ini adalah penting untuk pengkaji melihat sejauh mana kefahaman seseorang responden itu terhadap apa yang ingin dikajikan.
Yang pertama, kepentingan kajian ini adalah pengkaji merasakan penting kerana melihat sejauh mana kecanaan terhadap mahasiswa itu sendiri terhadap politik negara. Yang kedua, pengkaji ada menyatakan bahawasanya kefahaman politik Islam ini adalah sejauh mana kefahaman politik Islam terhadap anak muda di negara kita, yang pengkaji ingin mentahu dengan lebih dalam. Dan seterusnya, kajian ini penting untuk memberi kesedaran buat semua golongan anak muda, khususnya masyarakat ataupun mahasiswa itu sendiri, untuk memiliki harapan, kerana mereka ni harapan kepada negara kita. Jadi mereka perlu faham tentang kefahaman politik yang sebenar, khususnya politik Islam. Yang terakhir, saya akan menerangkan mengenai definisi operasional. Jadi definisi operasional ini adalah satu yang dikatakan gabungan istilah-istilah dalam menentukan suatu maksud daripada satu tajuk yang ingin disampaikan. Contohnya, pengkaji menyatakan kefahaman politik Islam. Jadi pengkaji ingin membuat satu kajian tentang sejauh manakah kefahaman setiap daripada mahasiswa ataupun masyarakat, golongan masyarakat tentang setiap tajuk yang ingin disampaikan. Contohnya, di Kamarudin 1994 menyatakan bahawasanya definisi operasional ini bermaksud penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Maksudnya, dalam satu tajuk itu, definisi operasional adalah perlu untuk kita beri kefahaman terhadap tajuk itu. Jadi tajuk ini bermaksud untuk apa? Apa tujuan tajuk ini dinyatakan? Jadi pengkaji menggunakan kefahaman politik ini terhadap mahasiswa kerana mahasiswa adalah golongan yang muda yang menjadi aset kepada negara. Dan politik ini menjadi satu peredaran semasa. Perkara yang penting yang kita perlu faham adalah sejauh manakah kefahaman politik Islam tu terhadap seseorang diri anak muda di negara kita. Jadi khususnya di pelajar Uniza lah. Jadi itulah sedikit penerangan yang dapat kita sampaikan pada kali ini. Harap dapat memberi manfaat kepada semua, dan jika ada salah, harap dapat memberi teguran. Jadi wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.